A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Okey, apa khabar Mr. Gemit? Tuan-tuan baik. dan Saya Hafiz, apa puan-puan. khabar pada hari ini? Baik. Okey, sahabat trader apa khabar? Okey, kita hari-hari kita lewat sebab kita masuk office je terus buat kerja dan kerja tu kadang-kadang sambung-sambung. Jadi kalau dah kerja sambung-sambung tu ibaratnya macam tak cukup staff. Jadi kita kat sini sebenarnya ada beberapa position lah. Position untuk kalau ada yang berminat position untuk penuhi kita punya kaki tangan world trade di Malaysia. Jadi kalau yang berminat ada qualification lebih kepada inilah trader kan, trading, menjaga IB ke, cari IB ke, jadi boleh contact kita punya bos lah, Mr. Haji Azhar. Dan boleh jugalah kalau nak minta nombor dia, boleh minta nombor kat saya ataupun Mr. Gemit. Okay, kita lanjutkan kita punya perbincangan hari ini, dan sebelum itu kita mulakan dulu dengan baca surah Al-Fatihah dan kita sedekahkan kepada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda dan seterusnya kepada seluruh umat Islam sama ada yang hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Dan kepada yang bukan beragama Islam hendaklah bertafakur sejenak. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, Mr. Gemit, sibuk-sibuk kita pun kita kena juga buat apa ni, kelas Okey, selamat pagi ya kepada Cikgu Hafiz dan selamat pagi kepada semua yang jumpa kita pada hari ini. Jadi minta maaf ya atas kesulitan yang dihadapi pada hari ini. Jadi pada hari ini saya nak bercerita sedikit tentang fundamental analysis dan bagaimana kita boleh trade menggunakan fundamental analysis. Jadi saya harap semua boleh lihat skrin saya. Jadi pertamanya saya akan pergi ke Forex Factory. Dan juga saya akan buka investing.com juga ya. Okey. Jadi pada hari ini kita tahu ialah 19 hari bulan 10 2022. Jadi 19 hari bulan ni kita boleh lihat apa news yang kita ada, apa high impact news yang kita ada. Jadi seperti yang kita lihat di sini, kita tidak mempunyai apa-apa high impact news. Tapi ada beberapa perkara yang kita kena lihat juga, iaitu di coincident news yang kita boleh lihat. Tapi sebelum tu saya nak cerita sedikit tentang fundamental factor ya. Fundamental factor ni saya sebenarnya menggunakan investing.com di mana saya akan type XAU USD ya. Seperti begini, XAU/USD gold spot US dollar. Jadi seperti yang anda lihat di sini, anda boleh scroll di bawah saja. Dan kemudian anda akan dapatkan 2 atau 3 news yang sangat penting sebenarnya. Kerana ini adalah news yang sebenarnya telah berlaku dan akan memberikan trend yang selepasnya ya. Jadi seperti yang anda lihat di sini juga ada satu news yang telah keluar, most Asians extend rally, markets await UK data inflation seperti yang anda dapat lihat di sini. Tadi sebenarnya kita ada satu news saja iaitu di US stocks yang jump a second day ya. US jump a second day. Yang ni US stocks extend rally ni, okey, yang ni kita belum ada lagi tapi masih pun dia sebenarnya impactkan market. Jadi apa kita buat? Kita buka sekurang-kurangnya 2 ke 3 untuk kita lihat apa fundamental factor yang penting. Okay, kalau ada soalan-soalan boleh tanya Okey. Most Asian shares extend rally, markets await for UK inflation data.
UK juga mengalami satu inflasi yang sangat tinggi sebenarnya, dan kita tengah melihat kepada UK sebenarnya. Jadi seperti yang kita dapat lihat di sini, Asian share ada peningkatan dengan US corporate earnings aiding sentiment, while traders awaited for British inflation reading later in the day for clue how hawky central banks need to be in to fight inflation. Disebabkan diorang ada negative correlation di antara pound dan juga US dollar. Kalau sekiranya pound naik, besar kemungkinan US dollar akan turun bawah, dan kalau US dollar naik, pound akan turun. Jadi itu adalah dia punya correlation dia. Jadi apabila mereka melihat kepada British inflation readings ni, mereka nak tahu apa sebenarnya central bank untuk Britain sebenarnya buat, supaya mereka boleh tahu di mana direction untuk gold akan pergi, ya. Jadi seperti yang kita lihat di sini, US corporate earnings aiding sentiment while trader awaited for British inflation readings. Okay, dan kita boleh tengok kat sini apa lagi, MSCI Broadest Index of Asia Pacific shares outside Japan edge up untuk 0.2%, ya. But further gains were capped by slight falls in Chinese share. China mainland blue chips loss. Okay, maksud dia China punya ekonomi ada penurunan sedikit, yen mengalami penurunan, dan Japan sebenarnya ada kenaikan, ya. Dan kalau kita melihat di sini, stocks traded Wall Street higher, ya. Maksud dia semalam kita dapat news yang katakan Wall Street earnings adalah kurang, tapi hari ini Wall Street earnings adalah tinggi, ya. Jadi ini adalah beberapa perkara yang kita boleh tengok. US S&P futures jump 1.3%, iaitu bagus untuk US. Netflix Inc. Reverse customer losses that had hammered to its stock this year and projected more growth ahead, sending shares 14% higher in after hours trading. Okay, it's good. Lepas tu kita tengok apa-apa news yang paling penting. Yang paling penting ialah untuk cari dia punya dia punya key point dekat sini. So kalau kita lihat di sini, ya, said a quiet week for US data could also see the dollar correction extend a little. Okay. Jadi ini adalah the US dollar was little change on Wednesday and hovered close to the weakest level almost 2 weeks. However, hit another fresh 32 high of 149.34 yen, ya, overnight, before stabilizing at 149.16 amid risk of intervention from Japanese authorities. Okay, so maksud dia yen dengan US dollar ni memang tengah macam bercelanggar lah sebenarnya. Jadi seperti yang kita lihat ni, US dollar mengalami penurunan dan kemudian yen naik, dan sekarang ni yen sebenarnya mengalami kenaikan sedikit dan yen sebenarnya turun. Kalau kita tengok sebelum ni, kita ada satu news yang mengatakan dia sampai 150 kan. 150 untuk US dollar, ya. 1 yen adalah 150 US dollar. Tapi kalau kita lihat dekat sini, news yang baru ini dia mengatakan ialah 149. Maksud dia ada pengurangan sedikit. Dan yen mengalami kenaikan lah. Okay. Jadi sterling gain 0.14% against greenback to trade at 1.13. Okay, sterling pound ada kenaikan, ya, daripada previous session. Okay, ini adalah benda yang kita tengok. Selain daripada itu, kita tengok oil prices recovered some grounds on Wednesday after plunging more than 3%, ya. US supply and economic slowdown dengan China. Okay, US President Joe Biden will announce a plan on Wednesday to sell off the last portion of his release from the nation's emergency oil reserve by the end of the year. Okay, saya nak bagi tahu ni something. Ni lagi satu fundamental factor yang penting. Kalau contohnya mereka sebenarnya membersihkan oil reserve mereka, maka ni sebenarnya US dollar akan naik. Ya, kerana apa yang berlaku ialah seperti yang kita tahu sebelum ni, ada satu news yang mengatakan yang bahawa mereka nak jadi seorang eksporter oil yang terbesar di dunia. Sebenarnya memang kalau kita lihat, kalau kita baca fundamental news ini, semuanya adalah berkait rapat. Sebenarnya mungkin sesuatu yang kita tak dapat lihat pada masa itu, kita dapat lihat news itu bergabung dengan news yang sebelum ini.
Dia sama juga dengan technical juga, macam ada macam support and resistance sebelum ni kan, yang dia tidak sampai. Tapi sekarang ni kita boleh sebenarnya melihat dia akan balik kepada support dan resistance tersebut. Ya, dia adalah konsep yang sama. Dan ini yang apa kita tengoklah sebenarnya. Jadi dia memang inginkan US dollar naik sebenarnya ya. Dan ini yang kita dapat, dan kita tahu US Treasury yield were largely steady after edging low. Maksudnya US Treasury yield, dan jadi keuntungan yang mereka dapat pun adalah tinggi sedikit. Dan yield on the benchmark was little change at this one, while the yield on dollar stabilized. Okay, so gold was slightly lower. Okay, jadi ini adalah news yang baru news yang baru yang kita dapat. Jadi kita tahu yang bahawa Joe Biden ingin sebenarnya jual dia punya emergency oil reserve dia juga. Jadi dia memang ingin menguatkan dia punya US dollar. Jadi seperti yang kita lihat, ini adalah news yang kedua yang kita boleh lihat. US stocks extend rally, Treasury yield dip after solid earnings Solid earnings ni adalah daripada Wall Street Wall Street stock close higher, Treasury yield dip on Tuesday. Kalau contoh apa-apa related dengan Wall Street, kalau earnings dia bagus, itu adalah kebaikan kepada US dollar lah sebenarnya. Treasury yield on Tuesday is an upbeating, better than expected factory data stock on a recent rally. Jadi kita tengok apa lagi yang fundamental factor yang kita ada. Sebenarnya kebanyakan news di sini adalah overall fundamental factor sebenarnya. Cuma dia buat macam apa dia bezakan lah. Macam dia letak satu persatu. Sebab tu kalau kita lihat kat sini banyak perkara dia macam tak related. Tapi mereka mempunyai impact di mana anda akan mengetahui juga tentang shares, tentang stocks, tentang commodities dan sebagainya. Jadi benda ni semua dah gabungkan di dalam news tersebut. Ya. Jadi anda boleh tahulah macam contoh dia punya points dan sebagainya kan. Ini adalah untuk mempercepatkan anda untuk membuat decision di dalam market. Ya. Jadi selain daripada itu, kalau kita lihat kan European rose ada kenaikan, Treasury yield wave through the session but edge lower by closing bells Crude prices drop on fears of US stockpiles ni itu yang dia takutkan higher US stockpile. Sebenarnya sebelum ni mereka takut kepada interest rate. Sekarang ni mereka takut kepada apa yang Joe Biden akan buat. Jadi memang the unchanged dollar held support gold, nominal gain. Gold ada kenaikan juga spot gold ada 0.1%. Okey, seperti yang kita dapat lihat di sini, semalam saya katakan jangan trade Okey, semalam saya kata jangan trade sebab saya pun tak nak bagi direction sebenarnya. Tapi daripada apa yang saya lihat hari ni pun saya akan kata benda yang sama juga. Jadi orang akan marah saya kenapa je kata jangan trade dan sebagainya. Tapi bagi saya lebih suka kalau kita selamat daripada kita losing lah. Sebab kenapa saya buat macam ni? Kerana saya nak dapatkan informasi lebih tentang apa yang Joe Biden akan buat. Sebab sekadar cakap tu adalah sesuatu yang dia baru cakap, tapi dia belum buat lagi. Sebelumnya ada banyak perkara yang dikatakan oleh Joe Biden dan sebagainya, tapi banyak implementasi tidak berlaku sebenarnya. Jadi kita kena tengok sama ada betul ke dia nak cleankan dia punya national reserve dia sebenarnya. Sebab dia banyak bergantung kepada interest rate dia sampai sekarang sebenarnya. Jadi kalau kita tahu yang bahawa dia memang nak buat begitu, makanya kita ada sebenarnya satu idea di mana mereka pasti akan menaikkan US dollar. Kita memang ada banyak perkara yang sebenarnya menyokong kepada US dollar. Boleh juga saya kata trend hari ini adalah bearish, penyambungan. Tapi masalah dia ialah ada beberapa perkara juga yang kita perlu lihat yang bahawa US dollar telah menguat untuk satu masa yang lama. Itu adalah yang pertama. Kedua ni, China ekonomi kemungkinan boleh keluar daripada zero COVID policy mereka bila masa. Dan apabila kalau mereka keluar, memang satu impact yang sangat besar. Jadi gold boleh naik bila masa saja. Dia cuma tunggu untuk spike saja ya. Dan ketiga ni, kalau kita melihat, kita tahu yang banyak negara juga sebenarnya
yang sebenarnya macam contohnya macam Rusia, macam Saudi Arabia, ya, mereka juga sebenarnya juga membuat banyak sebenarnya polisi-polisi mereka untuk meningkatkan demand untuk oil, untuk food prices dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat apa yang mereka buat ni sebenarnya adalah berdasarkan political motif mereka, dan ini adalah bukan untuk komuniti ya. Kerana kalau kita melihat kalau contohnya kalau inflasi sangat tinggi, ia ni sebenarnya sangat menyusahkan manusia di seluruh dunia. Kalau contoh harga barang mereka naik, kita pun affected tau. So kita pun buat trade dengan dia orang tau. So kita pun kadang-kadang beli beberapa benda daripada mereka dan sebagainya. Jadi semua ni kita kena trade dekat US dollar. Jadi US dollar ni dia ada satu kelebihan sebenarnya di mana dia boleh cetak duit. Jadi itulah yang sebenarnya saya nak katakan. Dan kalau anda semua betul-betul lihat, memang saya masih sokong kepada bearish, dan saya rasakan minggu ni memang bearish walaupun sebenarnya saya suruh jangan trade dan sebagainya ya. Tapi saya cuma kata satu perkara lah, tunggu untuk coincident news. Ya, coincident news anda boleh dapat di sini lah. Anda boleh baca di news ini. Anda boleh melihat tolong kalau nak check tolong check pada apa yang akan berlaku pada UK yen Ini adalah beberapa news yang penting. Banyak melihat kepada UK, banyak melihat kepada yen, banyak akan melihat kepada military operation di Rusia dan Ukraine. Dan selain daripada itu juga lihat kepada apa yang berlaku kepada Canadian dollar jugalah. Canadian dollar pun boleh. Sebab baru-baru ni Canadian dollar pun banyak sebenarnya masuk dalam dalam list juga. Canadian dollar juga. Kerana Canada sangat dekat dengan Amerika, jadi banyak daripada import export berlaku antara Canada dengan Amerika. Sekiranya macam kalau US dollar naik sangat, kita boleh tahu yang Canada sebenarnya import mereka akan berkurang. Import mereka akan berkurang kerana mereka ni sebenarnya walaupun mereka dekat tapi harga akan mahal lah sebenarnya. Jadi boleh lihat kepada Canadian dollar juga. Dan selain daripada itu juga sebenarnya sangat melihat kepada apa yang Joe Biden akan buat. Jadi ini adalah beberapa perkara yang anda boleh lihat sebenarnya. Jadi anda lihat di sini UK cost of living fears grow as latest price rises to be revealed. Ini adalah 31 minit yang lalu. Some of the 85% were asked about worrying up to 69 dan sebagainya. Memang inflasi sangat-sangat tinggi di UK juga. Okay, sangat-sangat tinggi. Tengok, countries around the world are facing rising costs driven by Putin illegal war in Ukraine. Okay, ini semua energy prices guarantee provides at least 1,200 apa. Selalu kita lihat kepada dia punya key point dia. Untuk hari ini range saya masih berpegang kepada range yang sama juga. Saya berpegang kepada malah saya bagi range baru juga daripada 1640 ke 1690 ya. Itu adalah di dalam gila. Ya. Ini book map lah. Yes, betul. Saya ada explore beberapa technical indicator yang baru. Saya juga nak share nanti. Ini TGI GM dengan MACD MACD lah. Nanti saya nak bagi tahu. Nanti saya pun tengah pelajari lagi. Dengan nanti saya nak gabungkan dengan support dan resistance. Ini kuat tak? Cikgu Hafiz? Boleh kan? Boleh kan? Sebab saya coloring banyak coloring dia. Saya masih tengah explore lagi lah benda ni. Masih tengah explore. Tapi support dengan resistance ni memang boleh difahami lah kan. Macam ni sangat resistance support Ini mudah lah. Ni kalau kita tengok dia dah break macam yang ni kita dah tengok. Asalnya daripada sini. Tapi yang ni dia dah test, retest dan dia dah break Jadi biasanya kalau break dia akan turun lagi dah pergi ke mungkin ke area sini.
Ni area resistant become support. Ni kan. Resistant become support. Jadi dekat sini nanti dia akan berhenti jugalah. Jadi memang mereka boleh dalam within period tu kalau mereka nak trade pun boleh juga. Ataupun mereka tunggu dulu untuk confirmation ke? Kalau time frame kecil tu kena tunggu confirmation lah. Time kecil lah. Time frame kecil kan. Jadi kalau macam time frame kecil mereka boleh dapat lebih kan. Tapi kalau ikut penurunan dia masih lagi boleh turun sebab yang ni dia dah pecah dekat sini kan. Makanya dekat sini antara yang paling dekat lah. Yes. Dan dia sebenarnya dah sampai juga. Dia akan cuba pecahkan yang ni pula. Ni cuma dia baru sampai dalam dia punya zone shadow. Dan yang ni dia sangkut paut juga dengan resistance bukan support kan. Dia ada ni boleh kita panggil significant lah. Significant support resistance ni ada resistance, ni ada support. Kan? Ni ada support. Dia jadi resistant. Betul, sangat betul Hafiz. Jadi bagi saya semalam katakan range yang baru saya keluar dengan range yang baru semalam. Tapi range ni saya letak dalam video sebenarnya. Jadi range yang baru tu yang saya buat tu sebelum ni adalah 1690 ke 1640 lah. Saya masih berpegang lagi kepada range ini. Kadang-kadang mengikut market kadang-kadang kita punya range boleh berubah. Jadi kita kena sentiasa melihat kepada apa yang berlaku. Jadi bagi saya sebenarnya masih tengah melihat lah yang bahawa dia akan bermain dalam range ini untuk hari ini sebenarnya. Dan sebab saya paling penting kalau saya bagi tahu kalau jangan trade nanti orang akan marah. Saya kenapa jangan trade dan sebagainya kerana saya jenis yang melihat kepada risk management lah sebenarnya. Tapi saya boleh katakan yang bahawa kalau anda ingin trade anda berhati-hatilah untuk minggu ni sekurang-kurangnya lah. Sehingga kita ada satu news yang betul-betul kukuh sama ada dia menyokong kepada US ataupun dia menyokong kepada gold dan kemudian kita boleh teruskan kita punya trade sebenarnya. Jadi itu sajalah. Kalau trade pun trade dalam range lah. Dalam range saja, ya betul. Trade dalam range saja. Kalau kita nak target besar, nak keluar daripada zone, mungkin kena tunggu news lah. Yes, betul. Kalau kita letak TP di luar zone, susah juga sampai takut dia akan buat reversal. Elok-elok untung, jadi rugi baik floating kan. Betul, sangat betul. Okey, saya akan serahkan kepada Sir Hafiz lah untuk teruskanlah tentang technical analysis. Sekiranya ada soalan boleh tanya ya. Terima kasih. Okey, so tak apalah guna ni. Yang ni. Kamu boleh guna tu. Yang ni dah siap. Dah siap. Okey. Ni yang lama, yang sebelum ni banyak stuck sebab dia bukan premium kan. Sekarang ni dah premium dah ada balik dah. Ya. Dah premium dah. Okey. Itu yang dia tak ada kacau dah. Okey. Okey. Tapi saya kena maintain yang premium ni, kena bagi itulah. Bagi link tu kan. Hari ni Ini hari Rabu kami Jumaat 3 hari boleh lah. Okey, kalau tengok dekat sini saya bagi time frame besar dulu lah. Time frame besar masih lagi kita boleh pakai yang ni, pakai yang semalam pakai yang semalam masih lagi kita boleh pakai yang ni sebab dia masih lagi dalam zone yang ni Kalau kita tengok yang ni yang semalam dia masih lagi main dalam ni dan dia belum lagi pecah bawah ataupun pecah atas. Jadi boleh pakai yang zone ni untuk hari ni. Yang bezanya adalah kita tukar dia punya wave zone macam ni Dia semalam dah buat kenaikan, dia turun juga masuk dalam ni dan dia bermain dekat sini. Maknanya semalam memang sideway betul lah. Dia naik turun, naik dan turun balik dah beberapa kali jadi dia tak lepas pada zone ni. Jadi kita dah tahu dia punya zone yang semalam kita boleh pakai. Jadi hari ni kita ambil zone yang kecil je lah, iaitu zone VWAP yang baru. Okey, kita tengok yang ni Maknanya kalau
nanti kalau dia buat penurunan dan penurunan tu sekarang kita tengok di linear progression channel dia dalam posisi menurun. Kalau dia menurun, makanya kita boleh target sell lah. Kita boleh target sell. Kita boleh target sell kotak yang ni lah. Okey, kalau macam contoh kita takut nak sell, kan? Sebab yang ni kita tak tahu dia nak turun terus ke ataupun dia nak naik balik. Jadi boleh confirmkanlah dengan teknik-teknik kita yang ada kan. Kalau macam saya, kita pakai dulu guna time frame yang lebih kecil pada ni. Tapi kita boleh bundlekan sekali dengan teknik yang kita tahu. Macam sekarang, macam contoh sekarang kita pakai teknik Cikgu Ben lah contoh. Sebab Cikgu Ben dia dah jadi artis, jadi kita pakai je teknik dia. Sebab nanti siapa-siapa yang pergi dia punya seminar apa semua, Cikgu Ben akan cerita benda yang sama. Jadi kalau kita semua macam sepakat pakai benda yang senang tu, jadi senang kita ulang-ulang balik. Cikgu mana-mana cikgu yang kita jumpa pun dia tahu juga menggunakan kaedah yang simple-simple tu. Jadi boleh membantu untuk kita masuk entry. Kita dah bagi arah kan, dah tahu kat mana dia boleh pergi, capping dia, average dia boleh pergi mana, bawah sini dan maksimum atas. Jadi kalau kita nak trade, kita nak kena tahu ataupun kita nak ada satu teknik. Jadi kita pakai je teknik Cikgu Ben tu. Sebab dia paling senang, apabila naik atas kita sell, apabila turun bawah kita buy. Jadi dia punya syarat dia amatlah mudah macam ni. Macam semalam dia naik atas, dia bagi satu, dia yang ni dua candle. Jadi macam mana nak jadikan 3 candle? Sebab teknik dia 3 candle, macam mana nak jadikan 3 candle? Pergi time kecil lah, senang kan. Macam contoh kita tengok kan, dah pecah lah, alamak 2 candle. Ini tak masuk lagi dalam teknik. Pergi time kecil. Kalau time kecil bagi 3 candle, macam contoh yang ni lah, dia bagi 3, masuk 1, color berlainan color, kita sell lah. Jadi kalau yang untuk buy, ini dah bagi sini lah. Okey, ni dah keluar lebih daripada banyak candle, lebih daripada 3 candle. Ni masuk candle lain dan kita cuba buy lah. Dia boleh pakai senang je. Dan kalau kita nak blend ke dengan benda lain, tambah lagi SOP, kita pakailah stokastik ke kan. Stokastik ni stokastik yang biasa. Ada tak stokastik yang saya pakai yang lain itu? Oh, dekat sini tak ada. Itu saya pakai dekat, nanti saya ubah, saya guna kat sini pula. Ada satu stokastik yang simple tu. Mungkin ada dekat sini. Okay. IFS stop. Ni yang simple sangat sebab kalau stop biasa dia dipakai 2 line. Yang ni pakai 1 line, boleh ambil lah. Kerana kalau saya nak letak, boleh tak saya pakai kat sini? Saya buang yang ni ke? Saya pakai yang baru lah. Ada tak dalam ni? IFTS. My favorite dia kot. Mana pergi benda tu? Jumpa. Apa? IF
R. I. Huh? I. I. IFTS. IFTS touch. Ini campur rasa sekali. Tengok kita cuba ni. Betul tak? Inverse. Ini inverse Ah, Fisher betul lah. transform. Betul dia. Oh, inverse Fisher transform. Apa dia? Inverse Fisher transform. I have T. Oh, kalau nak, Touch. okey, kalau nak type, dia tak boleh type yang ikut dia punya ni. Maknanya nanti kena type. Kita dah buat ni tapi tak masuk Oh, ada kan? Oh, ni. Inverse Fisher transform. Ingat ni lah Fisher ni. Pancing ikan. Yang ni inverse Fisher transfer of stochastic. Yang ni pakai ni. Macam-macam jenis. Yang ni saya tukar color dia, color gold. Kalau nak trade gold kan. Ni saya tukar color gold. Okey. Macam ni je. Kita tak ada dekat atas. Jadi yang macam ni senang sikit baca. Dia ada oversold, overbought dan oversold. Jadi senang. Yang ni kata tadi buy kan. Sampai 5 minit kan. Okey, sampai 5 minit kita buy. Tapi bila kita buy menggunakan sampai 5 minit, jangan kita ambil TP dia dekat sampai 15. Kita nak tunggu dia sampai atas pula. Kemungkinan dia hampir-hampir kat sini je. Dia tak boleh nak masuk sebab dia punya signal dia dekat sampai 5 minit. Jadi kalau buy ni sebenarnya yang strong buy, dia boleh jadi weak ni, boleh jadi fraud juga. Fail boleh jadi fail kalau dia tak masuk. Dia kalau strong dia baru kalau masuk dalam ni baru dikira strong. Ini mungkin juga dia boleh turun bawah, dia buat plotting dulu sebelum dia naik balik. Kalau macam ni, yang ni dua batang tapi yang ni tak boleh. Yang ni 1, 2, 3. 1, 2, 3 ni kan. Yang ni masuk kita buy tapi dia floating. Kenapa dia floating? Macam saya cakap dia bagi signal buy. Tapi dekat sini dia masih lagi belum masuk kan, tak masuk lagi. Jadi dia boleh buat turun naik selagi dia tak masuk. Dan yang ni candle ni yang masuk. Baru confirmation. Kan? Tapi boleh je kita masuk. Tapi untuk hold confirmation dia biar dia masuk. Confirmation. Kita boleh buat kalau low risk makanya dia masuk dekat sini. Tapi dia punya TP dia mungkin jadi kecil. Kan? Tapi kalau yang high risk dia boleh ambil dekat sini dan dia buat layering. Bila dia masuk baru dia confirm benda tu boleh pergi. Kan? Jadi dia boleh hold sampai dekat paras ni. Masuk sini. Tapi kalau yang dah ambil low risk dekat sini, dia entry dekat area sini. Jadi dia punya TP pun mungkin dia kena guna cara biar dia masuk balik. Yang ni. Masuk balik untuk jadi sell. Jadi dia akan stop dekat area sini. Sikit saja dia punya TP je sikit. Kalau high risk TP sikit. Low risk TP dia sikit. Kat sini kalau yang ni kita tengok dia yang ni lah. Tapi kalau high risk dia boleh untung daripada bawah. Maknanya dia boleh untung awal dan TP dia minimal pun dekat berbeza dia naik atas. Tapi kalau kita dah biasa kita nak hold biar dia sampai puncak balik boleh juga. Tapi guna praktis juga sama ada kita nak buy daripada bawah dan TP dia dekat upper Bollinger Band. Ini lower Bollinger Band, yang tengah ni middle Bollinger Band dan yang atas ni upper Bollinger Band. Maknanya kalau kita buy daripada bawah, kita nak TP dekat atas kan? Nak TP dekat atas, makanya boleh TP dekat atas kalau ini
Kalau ni kalau dia masa tu dia punya linear progression channel dia tu sedang menaik. Ini sekarang kita tak dapat dia menaik ke tak sebab ni dah berlalu. Kalau nak tengok yang sekarang ni lah. Yang ni Jadi yang ni dia keadaan sideways. Sideways dia pun nampak naik ke atas. Jadi boleh ambil kalau sell di bawah TP-nya diboleh ke band atas. Boleh ambil macam contoh macam yang ni nanti. Kalau dia tak ada arah baru, ni takut nanti dia keluar arah baru untuk sell. Jadi dia dah risiko juga. Betul lah. Sebab di time frame yang ni 5 minit dia memang buat kenaikan sikit lah. Kan? Tapi di time frame yang besar sikit pada dia 15 minit dia menunjukkan ke bawah. Jadi kalau nak TP besar kena ikut yang time frame 15 minit. Tunggulah dia buat overbought kan. Overbought yang ni keluar macam ni. Dia keluar 3 candle lah kan. Dia ni baru 2 candle. 3 candle yang ni lah. Yang ni boleh cuba, yang ni boleh cuba juga untuk buy kat sini. Ini boleh cuba buy Boleh cuba buy untuk high risk, kalau low risk kena tunggu dia masuk dalam. Dan apabila dia straight buat kenaikan TP-nya dekat area sini TP dia adalah di area pivot zone lah. 14 pip ke 20-25 pip lah. Tapi yang ni semua di tempen besar masih lagi belum lagi naik belum lagi naik untuk buy. Dia semua dah oversold tapi dia belum lagi masuk dalam buyer punya ni lah tempat. Semua sama Tengok. Ada lagi belum cecah. Dia yang bagus dia kalau macam contoh dia dah buat penurunan sampai template H4. Lepas tu dia dah naik sikit. Ini satu teknik untuk swing lah, swing. Okey, bila dia dah buat naikkan balik masuk dalam ni, pergi time frame kecil. Start pada time frame kecil macam 5 minit, tengok biar dia menunggu dekat bawah. Dan time frame yang lain pun semua dekat bawah, baru start dekat bawah. Dia kalau nak cerita panjang sangat sebab yang ni adalah mati time frame, dia cerita je tak boleh, dia kena lalui benda tu. Kena faham. Jadi kalau mungkin dekat sini dia dekat bawah ataupun bila dia dah naik dah sampai sini dekat time frame lain, time frame yang 1 jam mungkin dia dekat tengah menurun. Time frame lain pun tengah menurun. Bila waktu yang sesuai kita nak buy, apabila time frame yang ni pun dia dah buat kenaikan. Lepas tu time frame H1, M15 pun dia sama buat kenaikan. Dia sama. Baru dia boleh cantik. Macam mana saya nak bagi dia punya situasi, dia punya fenomena dia punya senario dia macam mana. Senario dia macam ni. Ibarat. Okey, saya cerita ibarat. Kalau faham lah, tak faham tak tahulah. Okey, dalam satu pusingan 400 meter tu, orang lari tu kan. Orang lari, ada 4 orang pelari. 4 orang pelari. Satu dia lari laju. Satu lagi dia slow sikit. Satu lagi slow. Satu yang terakhir pun dia lagi slow. Bila dekat dalam satu pusingan, yang ni baru sampai sini. Yang satu lagi baru sampai sini. Satu lagi baru sampai sini. Satu lagi dah sampai sini. Jadi untuk pusingan kedua yang terbaiknya kita tunggu semua sampai di garisan yang sama balik. Starting dia akan ada satu titik dia akan semua sampai yang lebih kurang sama je. Tapi masa dia tu kita kena
training bila waktu dia. Betul waktu. Betul tak? Betul. Jadi memang kita nampak sini seorang, sini seorang, sini seorang, sini seorang, sini seorang. Tapi dalam beberapa ketika nanti semua akan bermula balik dekat sini macam yang mula-mula asal tadi. Baru nak gerak tadi. Dia akan ada. Tapi nak jumpa benda tu kena buat praktikal. Benda tu tak boleh kita ajar dia tanpa ada orang buat latih to be. Macam contoh ada orang ada sifu ajar eleweh dalam masa beberapa hari, beberapa minggu je. Tapi untuk fahami dia ambil masa 3 ke 6 tahun untuk fasih ataupun faham penggunaan dia. Yang 3 ke 6 tahun tu pula dia ada masa kan 3 ke 6 tahun. Ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 6 tahun. Ada yang 1-2 tahun. Tapi tengok sebanyak mana dia punya training, dia punya kefahaman dia punya latih to be dia. Dia ada masa. Jadi mati time frame pun sama juga. Kena faham juga. Contohnya ada tanya. Cikgu boleh ulang semula nama Indie Search tu. Boleh. Ini kita tengok dekat sini. Ya. Boleh kalau ada, kalau macam contoh tak boleh nak salin, screenshot dia. Yang ni mana ni? Transform on stochastic. Inverse Fisher transform on stochastic. Dia punya pencipta dia Kevin Kevin Osby 6359 dia punya pengguna dia. Boleh pakai tu. Banyaknya Rusia. Rusia. Nak tahu nama-nama macam tu. Sebab Rusia ni dia negara dia memang banyak programmer yang pakai buat. Pasal lesen-lesen apa untuk cipta program-program ataupun aplikasi yang libatkan perbankan, Rusia yang pegang dia punya lesen dia. Dia ada lesen. Kalau kita tengok MetaTrader 4 tu, dia ada lesen. Tak ada lesen tak boleh buat benda tu. Dan banyak juga macam contoh kita tengok software-software yang sangkut paut dengan graf-graf macam ni, MT4 ni, trading apa ke, dia sebenarnya yang buat tu kebanyakan dia saya rasa semua kod MetaCode yang buat. Rusia juga. Rusia. Jadi pasal bila Rusia yang buat apa-apa yang libatkan nama Rusia, dia akan cuba sabotage lah. Macam sekarang ni yang ada dekat apa, dia dah keluarkan MT4 daripada Apple kan. Sekarang ni dia tengah cuba untuk keluarkan daripada apa, Play Store. Tu bahaya. Jadi kebanyakan broker-broker yang ada dekat Malaysia yang dah tahunya adalah daripada Rusia. Broker-broker daripada Rusia yang dah tahu. Jadi Rusia dia dah standby buat dia punya sendiri ya. Mungkin dia terus tekan untuk buat trading tu terus daripada dia punya website terus. Macam sekarang ni kita tengah buat demo kontes ya. Jadi ada orang tanya, mana MT4 dia, apa dia punya nombor, apa dia punya password. Jadi tak perlu pakai password, pergi je dekat email, pergi je dekat website ahli tu. Jadi tekan je demo kontes. Kalau demo kontes tekan demo kontes lah. Kalau biasa tekan web trader. Jadi tekan demo kontes, masuk email terus boleh run terus. Dia tak perlu nak install. Jadi mungkin lepas ni dia akan buat yang untuk yang jenis install lah kan. Mungkin install dia pun kena daripada website juga. Website ahli. Dia tak boleh nak cari dah dalam Google ke dalam Play Store ke, dia tak ada kan. Tapi harap jangan macam tu lah. Play Store semua Kacau Kacau. Okey, kalau tak ada apa-apa soalan, kita akan berakhir dekat sini dah untuk hari ini. Ada apa? Ada apa? Saya nak tengok timing je.
Kalau ada apa-apa boleh bertanya, tak ada ni tak ada masalah. Okey, untuk yang demo kontes tu masih lagi berlanjutan, ada lagi minggu ni dan minggu depan. Jadi yang lepaskan peluang, hantam je full margin tak apa. Kalau tak full margin susah nak dapat nombor. Sebab ada orang baru 2-3 hari dah ratus-ratus ribu. Janganlah kita trade 10,000. Apa ni ikut-ikut so slow je buat kan, tak nak rugi kan. Dah dapat 12-13 ribu je. Itu nombor beratus-ratus sedangkan kita nak 50 yang terbaik saja. Saya pun dah nak berhenti main swing lah. Dah beberapa hari dah main swing je dah. Untung tapi datang sana balik Dan ni nak close lah. Lepas tu buka. Buat full margin, buat scalping je. Nanti tengoklah macam mana banyak dia. Okey. Yang tadi yang kita praktis tadi, yang kita belajar tu, yang kita share di pasal teknik analisa yang simple ni, yang cikgu Ben ni tadi. Jadi boleh je blend dengan mana-mana indikator yang kita rasakan sesuai dan praktiskan dekat kontes tu. Jadi buat je full margin tak apa. Minggu ni tak menang, minggu depan ada lagi. Buat je full margin. Betul. Sebab ada juga cikgu-cikgu kita yang dah dapat dan cikgu-cikgu tu pun dia tak jaga MM juga tu. Sebenarnya yang ni demo bukan betul kita akan buat juga yang betul nanti pakai depo, apa ni, kena depo punya. Tapi yang tu kena hati-hati nanti. Jangan nak kejar menang tapi duit kita pula ramai yang habis. Boleh share. Take care. Terima kasih. Okey. Kalau tak ada apa-apa, kita akan undur diri untuk hari ini, dan atas kelewatan tu kami mohon maaf. Okey saya sudahi dengan ucapan ribuan terima kasih dan kita jumpa lagi esok di hari yang sama. Lastly, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye-bye. Bye semua.